Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Tuan-tuan dan rahmani wa rahmakumullah. Kita sambung bacaan kitab Fathul Majid. Kalau di buku yang cetakan depan warna hijau tu pusat dia 256. Kalau tuan-tuan pakai buku yang cetakan dia warna hijau kat depan tu pusat 256. Kalau tuan-tuan pakai buku Fathul Majid yang depan dia warna coklat tu, anda tak pasti berapa surat dia. Berapa surat ke berapa. Dan kita masih lagi dalam bab iaitu barang siapa yang mengambil barakah pokok, iaitu hukum mengambil barakah daripada pokok dan batu wa nahwihima. Dan pada kuliah yang lepas kita baca hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, iaitu sahabat yang menceritakan bagaimana ketika perang Hunain maka ada sebahagian sahabat yang pergi pergi perang tadi, dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan satu pokok sebagai tempat untuk mereka menggantung-gantung pedang mereka yang mereka namakan dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat, pokok yang mempunyai gantung-gantungan. An-Nautu maksudnya ialah yang digantung. Anwat jamak dia. Lalu Nabi kata, sungguhnya perbuatan kamu ini sama macam perbuatan kaum Nabi Musa apabila mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan satu berhala sebagaimana orang-orang pada zaman tersebut yang beragama dengan agama lain, mereka ada berhala. Nampak? Jadi perbuatan mereka minta pokok untuk ambil barakah tadi sama macam perbuatan menjadikannya sebagai berhala. Itu yang dibantah tu, itu antara sebab hadis itu disebutkan dalam bab ini. Maksudnya perbuatan kamu ambil barakah itu menyebabkan boleh jatuh dalam syirik. Kemudian lepas tamatlah hadis tadi, huraian berkenaan dengan hadis tadi, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, kata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Faqih, Naam, Al-Allamah, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu pengarang kitab ini. Wa fihi tanbihu ala masailil qabri. Amma man rabbuka fawadihun. Wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib. Wa amma ma dinuka famin qawlihim ij'al lana ilahan ila akhirih. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. Dengan demikian hadis tersebut, itu hadis Abi Waqid tadi, mengandungi suatu isyarat tentang hal-hal yang ditanyakan kepada manusia di dalam kubur. Apa soalan dalam kubur? Soalan dalam kubur ada 3. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Betul tak 3 soalan ni? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Okey? Jadi, ada pun pertanyaan tentang ketuhanan, siapakah Tuhanmu? Maka hal itu sudah jelas. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hadis tadi jelas bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Kat mana dalilnya? Dekat dalilnya ialah ketika sahabat kata tadi, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan bagi kita ni pokok. Maksud itu nampak tak? Maksudnya para sahabat faham bahawa nak minta doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak minta hajat, minta kepada Allah Ta'ala sebab dia yang maha berkuasa, dia yang maha menentukan, yang boleh memberi keselamatan dan akhirnya. Cuma sahabat tadi silap sebab apa? Dia sangka Allah Ta'ala akan bantunya melalui keberkatan pokok tu tadi. Silap. Kalau ditanya pula, sudah jelas. Waktu kita siapakah Tuhanmu, maka daripada hadis tadi jelas
bahawa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana dalilnya? Sahabat dia minta kepada Nabi supaya berdoa pada Allah. Sahabat tak kata, ya Rasulullah buatkan kami pokok. Doalah kepada Allah agar Allah Taala berikan kita satu pokok. Macam ni. Sedangkan pertanyaan tentang kenabian Nabi Muhammad, siapakah nabimu, adalah tersyarat pada keterangan beliau tentang masalah-masalah gaib akan terjadi. Apa masalah gaib yang akan terjadi dalam hadis ni, iaitu Nabi kata kamu semua ni taklah nanti akan datang waktu kemudian hari yang kamu semua ni akan ikut perangai Yahudi dengan Nasrani. Jadi berlaku tak zaman sekarang orang ikut Yahudi dengan Nasrani? Dah terbukti lah, betul. Ada zaman sekarang orang Islam yang ikut perangai Yahudi dengan Nasrani. Jadi itu bukti bahawa Nabi tu Nabi yang benar. Nabi yang benar. Itu maksudnya siapa Nabi mu? Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pertanyaan tentang agamamu, wajipan melaksanakan Islam, iaitu apakah agamamu, terisyarat dengan perbuatan buatkanlah kami untuk sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembah-sembahan. Iaitu para sahabat faham agama ini mesti datang daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun permintaan mereka itu salah, mereka nak minta sebuah pokok, tapi para sahabat faham bahawa bila bab agama je kena rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa faedah kat sini? Kat sini boleh membantah sebagian ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni bila dia buat benda-benda yang baru, alasan dia tok guru dia buat, alasan dia tok syekh dia buat, alasan dia wali-wali dia buat. Bila kita kata mana dalil daripada Quran dengan hadis, dia kata ini ulama dah buat lah. Nampak sahabat? Nak minta pokok berkat pun, walaupun soalan tu salah kan, pokok berkat tu salah, pun minta Nabi SAW yang buat. Sebab apa? Mereka tahu bahawa syariat Islam mesti datang daripada Nabi Muhammad SAW. Mesti Nabi yang bawa. Faham tak tuan-tuan daripada pendengar sekalian? Okey, sambung lagi. Ini menunjukkan bahawa syirik pasti akan terjadi pada umat ini. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa syirik akan terjadi pada umat ini. Berbeza dengan orang yang berpendapat bahawa itu tidak mungkin terjadi. Nampak? Pernah sekali disebut bila kita bacakan hadis bahawa antara umat ini akan kembali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada sebahagian orang tokoh kuburiyun, saya sebut di sini, nama dia Ali Jufri. Hadahullahu ilal Islam. Semoga Allah Taala bagi dia hidayah kepada Islam yang sahih. Dia kata apa? Kelompok-kelompok ni mengatakan umat Islam ni akan menjadi syirik balik. Mereka ni syirik. Sedangkan bukankah Nabi dah kata, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda bahawa syaitan telah putus asa daripada disembah di bumi Arab. Jadi mana ada syirik lagi kat bumi Arab ni? Dia kata macam tu. Kenapa? Litabrir, untuk justify perbuatan orang yang buat syirik dekat Yaman. Dekat Hadramaut tu, yang pergi kat kubur-kubur wali tu. Mohon hajat ke kubur-kuburan para wali. Yang disebut oleh Ustaz Syekh Azwan. Kita boleh rujuk video ni. Video ni kat Islam Taklim. Ustaz Syed Azwan, yang bekas pelajar di Yaman. Dia cerita macam mana. Dia sendiri pernah tengok perbuatan penyembahan kuburan tu. Allahu Akbar. Naam. Jadi Ali Jufri ni dia kata, mana ada syirik lagi kat negeri Arab. Jadi dia bawa dalil tadi, iaitu sungguhnya syaitan telah putus asa daripada disembah di negeri Arab. Tetapi at-tahrish bainahum, tapi pergaduhan antara mereka. Kata para ulama kita jawab, bila kata syaitan putus asa, adakah syaitan putus asa selama-lamanya? Atau ketika zaman Nabi Muhammad SAW je syaitan putus asa? Maka jawapan ni pada zaman Nabi Muhammad SAW tu, ketika Nabi SAW telah berjaya menghapuskan kesyirikan di negeri Arab. Nabi kata, akhriju, keluarkan Yahudi dengan Nasrani dari negeri Arab. Kemudian Umar Al-Khattab telah keluarkan Yahudi daripada Khaybar, yang sebelumnya dibenarkan untuk tinggal di Khaybar. Kemudian Umar Al-Khattab keluarkan. Maka dah tak ada kesyirikan di bumi di negeri Arab. Tapi malang sekali zaman sekarang, bila sebahagian pemimpin-pemimpin Arab yang dah jadi kaya, kemudian mereka ini lupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat kuil terbesar. Tuan carilah kuil terbesar dekat negeri Arab dekat mana. Cari. Kanisah, gereja yang besar. Atas nama apa dia? Atas nama kebebasan dan seumpama dengannya.
Allah. Maksudkan Nabi kata apa? Keluarkan kesyirikan dari negeri Arab. Keluarkan kesyirikan dari bumi Arab. Tapi mereka memasukkan balik kesyirikan dari negeri Arab. Atas nama apa? Atas nama konon-kononnya kebebasan. Allah musta'an. Ini Ustaz tak fair lah Ustaz. Kalau kita kat negeri barat, kita nak minta supaya ada masjid, boleh didirikan. Kat negara Arab, tak boleh. Dia kata memang asalnya orang Islam tak duduk kat negeri kafir. Asalnya orang Islam tidak duduk di negeri kafir. Itu asalnya. Jadi kalau mereka tak bagi buat masjid pun, memanglah. Itu negeri dia, negeri kafir. Barakallahu fiqh. Nanti kita kata umat Islam patut hijrah. Kepandaian kamu tu patut disalurkan kepada umat Islam. Patut bagus-bagus yang otak-otak bagus yang duduk kat US apa semua Islam ni bagus. Datang ke negeri Islam, datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, datang ke Brunei. Naam. Datang ke negeri-negeri Arab, Arab Saudi ke UAE ke mana ke. Baca kisah macam mana seorang profesor Inggeris datang dekat Arab Saudi. Yang asalnya dia ni bukan Islam, datang tujuan dia untuk membuat editing terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Itu je kerja dia. Baca kisah dia macam mana dia masuk Islam. Ada video dia dekat YouTube. Kita tengoklah. Nah. Jadi hujah kamu tadi, ya Ali Jufri. Hadakallahu ilal Islam. Allah Ta'ala bagi kamu hidayah kepada Islam yang sahih. Dia kata, tidak ada syirik lagi. Tidak ada syirik lagi di Arab. Dan kerana hadis sahih, Nabi kata apa? La taqumus sa'ah. Tidak akan berlakunya hari kiamat hatta tattariba alayatu nisa'il daus. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah bergoyang-goyangnya punggung wanita Bani Daus haula Zil Khalasah, dikeliling Zil Khalasah. Dan sehingga pula di Tabalah. Tabalah ni kat mana? Tabalah ni dekat Hadramaut. Itu nama tempat Hadramaut yang lama namanya Tabalah. Tepat sekali sabda Nabi SAW. Jadi hadis ni juga menunjukkan diperbolehkannya marah ketika menyampaikan pelajaran. Boleh. Jadi bukanlah 24 jam marah. Tapi bila setengah keadaan, kita boleh marah. Jadi guru kalau marah anak murid, mak ayah janganlah bising-bising pergi report pula dekat ni. Bising dekat dalam grup mak ayah. Tahulah kamu bayar yuran mahal 800 sebulan. Tapi janganlah sampai guru mu tak boleh nak marah anak kamu. Anak kamu yang malas tak masuk kelas, masa kelas Zoom, bukan masuk pun dia keluar nama je. Bila orang panggil nama tak sahut. Bila kita marah, dia pula kata, kenapa ustaz ni angkat suara apa sebenarnya kena marah apa anak dia. Ceklah anak sendiri yang tak disiplin. Lepas bila kena marah, cikgu pula yang kena dipersalahkan. Ini antara musibah juga lah. Musibah bila bayar yuran mahal-mahal ni. Patutnya waktu pengajian ni saya ambil pendekatan, saya kalau boleh biarlah pengajian yang percuma. Jadi bila kita rotan anak kamu ni sebab betul-betul tak belajar betul-betul, memang layak. Kalau tak nak belajar, sila keluar daripada madrasah, daripada sekolah ini. Boleh marah. Bahkan baca kisah salaf. Bahawa kami dahulu dirotan oleh sahabat, kata tabi'in. Kami dirotan oleh sahabat untuk mengadabkan perangai kami. Memanglah bukan asalnya rotan, bukanlah kerja asyik nak merotannya. Tetapi boleh marah. Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Nabi angkat suara. Tu Abdullah bin Umar, dia marah anak dia sendiri. Fasabbahu sabban la yasubbu ahadan mithlahu qablah. Dia marah anak dia bila lawan hadis Nabi SAW. Kata perawi hadis, dan dia maki anak dia tu. Maki dengan maki yang betul lah, bukanlah mencarut, maki, marah. Fasabbahu sabban lam yasubba ahadan mithlahu qablahu. Dia tak pernah maki orang macam tu sebelumnya. Sebab apa? Sebab tak ada adab dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu juga kita anak murid kita, kalau setakat dia buat benda-benda kecil-kecil, tak payahlah marah sangat. Tapi kalau dia tak ada adab dengan Quran dengan sunnah, buat lawak-lawak. Kadang-kadang budak-budak zaman sekarang ni loya buruk, suka buat lawak-lawak dengan Quran dengan hadis. Kita marah dia dengan keras. Sebab apa? Dah ada otak dalam manusia sekarang ni, dah kena racun barat, iaitu kita ni bila orang buat lawak, chill lawak je, takkan nak serius sangat. Tak, bukan semua benda yang boleh buat lawak.
Jadi boleh marah dalam menyampaikan pelajaran, walaupun asal dalam menyampaikan pelajaran apa dia? Ar-rifq, lemah lembut. Seperti mana kita baru baca hadis tadi, lemah lembut. Sesungguhnya Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifq. Allah Ta'ala tu lemah lembut, dia suka lemah lembut. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi kepada sikap lemah lembut tu banyak kebaikan yang Allah Ta'ala tak beri kepada orang yang sikap kasar. Ya betul, asalnya lemah lembut. Asal lemah lembut. Tapi tidak menafikan boleh marah dan boleh mengadakan hukuman sedikit rotan, sedikit dalam pengajaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Juga bahawa celaan yang ditujukan Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran adalah berlaku pula untuk kita. Maksudnya kalau Allah Ta'ala cela orang Yahudi dengan Nasrani sebab menjadikan kerana melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur kepada Allah, maka orang kita, orang Islam buat benda yang sama pun terima celaan yang sama juga. Jadi disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian barulah Syekh Abdul Rahman bin Hasan, cucu beliau dalam Fathul Majid pun huraikanlah. Naam. Mari kita baca sama-sama. Adapun anggapan sebahagian orang-orang mutaakhirin. Mutaakhirin orang datang kemudian. Yang memperolehkan mengharap berkah dari bekas-bekas orang saleh. Seperti bekas air dia, serban dia, baju dia, kasutnya. Maka itu dilarang. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan setelahnya tidak pernah melakukan seperti itu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar. Kita akan tengok nanti. Tidak pada masa hidupnya dan tidak pula setelah matinya. Seandainya itu perbuatan yang baik, tentu mereka lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benda tu baik, nescaya mereka dah dahului kita. Orang yang paling utama dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum, Rasulullah SAW telah menyertakan mereka dalam jajaran orang-orang yang beliau bersaksi bahawa mereka akan masuk syurga. Itu masuk orang yang dijamin masuk syurga. Tidak seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in melakukan hal tersebut kepada salah seorang dari pemimpin-pemimpin itu. Abu Bakar As-Siddiq yang imannya kalau ditimbang dengan seluruh iman manusia seluruhnya, berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada tak tiba-tiba Anas bin Malik datang nak ambil air liur Abu Bakar As-Siddiq? Ada tak tiba-tiba orang tergeh-geh nak pergi cium tangan Abu Bakar As-Siddiq? Kerana nak mengharapkan barakah, bukan cium kerana hormat. Ada tak di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum yang nak main celup-celup daripada air dia, suruh celup jari macam dalam video. Tengok tak video tu? Sakit hati saya bila tengok video tersebut. Geram. Datang Datuk Syekh tu, entah mana punya Datuk Syekh, orang semua bawa air bekas botol, dia pun celup jari dalam air tu. Kecepik. Coronavirus tersebar macam tu lah kau. Dia kecepik, dia masukkan botol air tu dia masuk jari. Subhanallah. Saya bila tengok video tu rasa, orang Melaka kata bakau darah. Kau dengan Abu Bakar As-Siddiq, siapa diri kau dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq pun tak macam tu. Para tabi'in tidak pula melakukannya kepada tokoh-tokoh ilmu agama dan susuk teladan mereka. Tidak kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, tidak juga kepada imam-imam kita yang besar ni. Maka tidak bolehlah diperbolehkan mengkiaskan seseorang dari umat ini dengan Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita tengok, ada sebagian ustaz berceramah di sebuah masjid dekat Kuala Lumpur ni. Oh, boleh tabarruk. Dalilnya para sahabat ambil tabarruk bekas wuduk Nabi. Itu Rasulullah. Kamu siapa? Itu Rasulullah. Kamu nak sama kiaskan diri kamu dengan Rasulullah. Kamu duk cadang kat orang sayang Rasulullah, hormat Rasulullah, agungkan Rasulullah. Tiba-tiba kamu samakan tok guru kamu tu yang tidak diketahui lagi halal balai dia macam mana, kamu samakan dengan Rasulullah SAW. Tak maaf ni saya sebut. Hatta dia soleh macam mana pun tak sampai Rasulullah SAW. Seperti kata guru kami Syekh Akram Hamid Al-Bukhari. Kita ni semua ni, kalau kita semua ahli hadis semua dalam dunia sekarang kumpul, takkan sama dengan habuk yang ada pada kaki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Umar Abdul Aziz, bila orang kata dia lagi bagus daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar Abdul Aziz kata apa? Aku ini tidaklah tidaklah lebih baik daripada habuk yang melekat di kaki kuda
Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan kaki Muawiyah bin Sufyan, kaki kuda Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba datang kepada kita, ambil berkat aku, ambil aliu aku. Buka mulut kau. Tu dia ludah dalam mulut anak murid dia. Bangga pula tu cerita kat orang ramai. Kemudian dia kata kita pula yang jahat. Dia kata kita ni yang tak sayang Nabi. Kita yang nak ajak ajaran Nabi SAW yang sebenarnya. Jangan tak pernah dengar sekalian. Jangan, agama ni jangan ambil mudah. Serius, jid. Agama ini sebenarnya saya drusul Islam kama yadrusu wasyus saubi ahadikum. Islam itu akan hilang, akan terhakis. Macam mana akan hilangnya lukisan pada pakaian kamu. Segi tak dikenali Al-Quran, orang tak kenal lagi puasa, solat, zakat, haji, orang tak kenal lagi dah. Kalau orang tanya pada Huzaifah, wahai Huzaifah, habis itu macam mana? Apa faedahnya? Jangan mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Huzaifah kata, la ilaha illallah yang dia ada itu pun dah cukup dah pada zaman tersebut. Kesimpulan lain dapat diambil adalah bahawa larangan daripada perbuatan itu merupakan sadduz zari'ah, menutup jalan menuju syirik. Menutup jalan menuju syirik. Dan hal itu tidak samar lagi. Apa kesimpulan daripada bab ni? Kita patah balik. Kesimpulan daripada bab ni yang ke atas tu. Yang sebelum syarah. Patutnya Syekh dia bawa kesimpulan ni kat ujung. Bila dia baca tu, nampak ni kesimpulan ni. Ini kesimpulan ni. Kandungan bab ini, tafsir surah An-Najm tadi. Surah An-Najm dah jelas dah. Iaitu kisah berkenaan dengan pokok. Al-Latta wal-Uzza wal-Manat. Mengetahui bentuk permintaan mereka. Itu letak kaki bawah. Ini mereka meminta dari beliau agar dibuatkan bagi mereka Tuhan yang bisa mereka sembah selain Allah. Kerana mereka pernah melakukan itu dan menggantungkan sesuatu. Mereka meminta ditentukan sesuatu pohon dan meminta kepada Nabi agar mengizinkan mereka untuk meminta berkah di situ serta bisa menggantungkan senjata di situ tanpa harus mencapainya atau bersedekah di situ. Lalu dijelaskan kepada mereka bahawa jika meminta berkah itu bukan dengan salat, zakat dan sedekah, maka itu adalah syirik. Maksudnya apa? Mereka nak buat pokok. Adakah mereka nak solat dekat pokok tadi tu? Tak. Tapi mereka nak apa? Mereka nak mengharapkan barakah. Mengharapkan barakah itulah maksudnya kamu telah beribadah kepada mereka. Nombor 4. Maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mereka beranggapan bahawa Allah menyenanginya. Maksudnya apa? Perbuatan mereka minta pokok barakah tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya mereka niat jahat ke? Tak. Tapi salah tak? Salah. Jadi hadis ni poin nombor 4 nak bagi tahu bahawa niat baik tak semestinya benda tu betul. Niat baik tak semestinya benda tu betul. Nombor 5. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti. Maksudnya kalaulah sahabat tadi yang duduk bersama Rasulullah SAW tapi baru masuk Islam pun tak faham berkenaan dengan isu ni bahawa benda tu syirik, maka selayaknya orang yang datang kemudian seperti kita ni, tidaklah kita disama macam sahabat dan tidak pula kita punya ilmu macam sahabat, lebih lagi lah banyak tersebar benda-benda syirik berikut. Mereka memiliki kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang selain mereka. Yes. Mereka memiliki keampunan. Sahabat kan? Radiyallahu anhum waradu'an. Tetapi salah tak perbuatan mereka? Yes. Jadi kalau orang yang dijamin kebaikan pun boleh terjatuh, tersilap dalam bab ni, maka selain daripada mereka, lebih-lebih lagi lah layak. Lebih lagi lah patut kita belajar. Itu Nabi tidak beri alasan kepada mereka. Maksudnya Nabi tidak beri uzur kepada mereka. Bahkan Nabi marah. Nabi tak kata, alah mereka ni baru masuk Islam. Bagi cal lah. Tak apa, jangan marah. Tak. Nabi tu marah. Wah, Allahu Akbar innaha lasunan. Beliau bersikap keras terhadap pembacaan mereka itu dengan ketiga kalimat tersebut. Maksudnya Nabi tak bagi can dalam akidah. Jadi jangan bagi alasan sebab dia baru masuk Islam, kita boleh bagi dia peluang untuk buat syirik. Tak. Permasalahan penting iaitu Rasulullah beritahu bahawa permasalahan penting dan inilah dimaksudkan iaitu Rasulullah beritahu bahawa permintaan mereka itu seperti perbuatan Bani Israel. Tak kala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah kami suatu sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan. Maksudnya inilah poin daripada hadis ini dibawa, iaitu perbuatan minta menjadikan sesuatu perkara itu ada barakah tanpa ada dalil daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW dan minta barakah daripada benda tersebut menyebabkan dia telah menyembah perkara tersebut dan menyebabkan jatuh syirik. Nombor 9. Pengingkaran terhadap hal tersebut termasuk di antara
pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Kedalaman makna ini belum dimengerti dan belum difahami oleh orang yang baru masuk Islam. Maksudnya, kenapa Nabi larang? Kerana nak mentahkikkan, merealisasikan kalimah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dan bentuk ibadah adalah mengharapkan keberkatan, mengharapkan, memberikan ada pergantungan hati kepada sesuatu. Bila kamu dah mengharapkan keberkatan kepada selain Allah dan kamu pula bergantung hati pada selain Allah, maka kamu belum lagi melaksanakan la ilaha illallah. Nombor 10. Rasulullah menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya dan tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu kemaslahatan, suatu benda yang penting. Boleh tak kita sumpah wallahi? Boleh tak? Boleh sumpah bila benda penting sahaja. Tapi bila tak penting tak payahlah nak kita wallahi. Wallahi Messi lagi terror daripada Ronaldo. Ini lekeh. Tak payah kita sebut wallahi. Kita sebut wallahi pada benda-benda penting sahaja. Nombor 11. Syirik ada yang besar dan ada pula syirik yang kecil. Dan mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Tak jadi murtad dengan permintaan mereka itu. Naam, itu adalah syirik kecil. Kita uraikan bab tu. Panjang. Betul mereka tak jadi murtad. Betul sahabat tadi tak jadi murtad. Sebab dia belum lagi ada iktiqad bahawa pokok tu sendiri yang membawa keberkatan. Sebab tu dia kata, buatkanlah bagi kami ya Rasulullah. Maksudnya dia suruh Rasulullah buatkan. Maksudnya dia faham bahawa yang datang keberkatan tu daripada Allah. Jadi ini kita dah huraikan kepada awal-awal kuliah. Kalau dia iktiqad keberkatan tu daripada Allah dan cara dia ambil berkat tu bukan cara yang syirik, maka hukum dia syirik kecil. Jadi kalau kita ambil berkat daripada dia sedangkan dia kata berkat tu daripada Allah, tu syirik kecil. Tapi kalau dia kata pada Tok Syekh ini dia menghasilkan barakah dia sendiri, pada dirinya ada barakah sendiri, maka itu syirik akbar. Itu syirik akbar. Kata Abu Waqid Al-Laythi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran masuk Islam, menunjukkan bahawa para sahabat selain mereka mengerti bahawa perbuatan mereka tak masuk syirik. Ini sahabat-sahabat lain termasuk syirik. Mana sahabat-sahabat lain tak minta macam ni. Sebab apa? Para sahabat lain faham benda itu syirik. Jadi dia minta ni sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Bertakbir ketika merasa hairan atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, ia berbeza dengan pendapat orang yang mengatakannya makruh. Ada yang kata bila Allahu Akbar hanya ketika gembira, tak sahih. Jadi boleh sebut Allahu Akbar ketika kita dengar benda yang tak patut diucapkan. Contohnya kita kata Islam ini membenarkan LGBT. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka ucapkan perkataan yang dusta. Boleh. Harus ditutup segala pintu menuju perbuatan syirik. Yes. Apa saja pintu yang nak ke arah syirik kita tutup. Seperti sahabat Umar Al-Khattab dia potong pokok yang orang ambil berkat pada tempatnya. Begitu juga kita, apa saja tempat orang ambil berkat kita roboh. Kata kalau orang ambil berkat dari gua, kita robohkan gua tu. Orang ambil berkat daripada binaan-binaan kubur, kita robohkan kubur tersebut, kita ratakan, kita pagarkan dia, kita jangan bagi orang masuk. Dilarang meniru atau melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan jahiliah. Iaitu orang jahiliah dia buat pokok tersebut, maka kita dilarang untuk tirunya. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran dan sebutkan tadi, kaedah umum mengatakan bahawa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan melakukan tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan hadis tadi, itulah tradisi dia, betul. Jadi hadis ini dalil bahawa ada di kalangan umat Islam ni akan kembali melakukan perbuatan syirik. Oleh itu, perlulah orang Islam belajar berkenaan dengan tauhid dan syirik ini, lawannya syirik ini dengan bersungguh-sungguh. 18. Ini adalah salah satu dari tanda kenabian yang terjadi sebagaimana yang beliau beritahukan. Dah terjadi tak ada sebagian umat Islam ni kembali mengikut budaya orang Yahudi dengan Nasrani? Dah ada dah zaman sekarang. Sambut perayaan, mereka sambut, Kristian sambut perayaan birthday Nabi Isa, kita sambut perayaan birthday Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambut perayaan Good Friday, iaitu hari Nabi Isa mati dan kemudian dihidupkan balik. Kita buatlah hari haul mengingati hari kematian. Jadi kita ikut perangai Yahudi. Cuma dalam bab mengikuti ni bukanlah semua jatuh kafir, murtad. Ada benda yang dia jatuh dalam bab berdosa, ada jatuh dalam bab syirik, ada jatuh dalam bab bid'ah. Baik. Contohnya kalau kita sambut birthday, tiup-tiup lilin, itu syirik ke? Tak jatuh syirik lagi. Itu dalam bab bid'ah. Tapi kalau dia tiru pula dari segi pakaian, dia pakai pakaian mereka ketat-ketat, ini bukan juga bab bid'ah, ini dalam bab maksiat, dia berdosa. Baik. 19. Celaan yang ditujukan Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani terdapat Al-Quran berlaku pula untuk kita. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala cela Yahudi dengan Nasrani disebabkan perangai buruk mereka, kalau kita buat perangai yang sama, celaan pada kita juga. Kita tak boleh kata celaan itu hanyalah untuk Yahudi dengan Nasrani. Tidak.
Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ngajar diambil bila umum lafaz bukan kerana sebab yang tertentu. Yang ke-20, dengar ni betul-betul. Menurut mereka para sahabat, sudah menjadi ketentuan bahawa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah, bukan melalui keinginan, fikiran atau hawa nafsu sendiri. Dengan demikian hadis di atas mengandungi suatu isyarat terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam dalam kubur. Adapun isyarat tentang iman, siapakah Allah yang terkandung dalam kubur? Pertanyaan siapakah Tuhanmu sudah jelas. Dengan isyarat tentang iman kepada Muhammad SAW, siapakah Nabi berdasarkan keterangan masalah gaib beliau beritakan akan terjadi. Ini dah saya dah uraikan tadi. Sementara isyarat tentang hakikat keanekaragaman bertauhid yang terkandung dalam pertanyaan apakah agamamu, berdasarkan ucapan mereka, buatkanlah untuk kami sembahan sebenarnya punya sembahan. Ini saya dah sebutkan tadi dalam huraian. Tradisi ahli kitab itu tercela sebagaimana halnya tradisi kaum musyrikin, kecuali apa yang Islam endorse. Kecuali apa yang Islam endorse. Yang ke-20, orang yang baru saja pindah dari tradisi batil, itu baru masuk Islam atau baru taubat, yang sudah menjadi kebiasaan dirinya, tidak bisa dipastikan secara mutlak bahawanya dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Nak beritahu bahawa orang ni dia biasa membesar dalam keadaan kesyirikan. Jadi bila masuk Islam, kita tak boleh yakin bila masuk Islam ni 100% dah tinggalkan syirik. Tidak. Dia masih lagi ada saki-baki. Sebab itulah perlu kita follow dia, perlu kita terus nasihat dia dan perlu ajak dia untuk masuk Islam. Sedang kami dalam keadaan baru saja terlepas dari kekafiran masuk Islam. Mereka belum terlepas dari tradisi kafir kerana kenyataan mereka meminta dibuatkan zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka selesailah kita bab tabarruk ini. Selama beberapa minggu kita huraikan. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi kita ganjaran atas kesabaran kita untuk baca kitab ni sebaris demi sebaris. Ada soalan tak, ya Akhi Imran? Barakallahu fikum, jazakumullah khairah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.